Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid dan penonton. Hari ini kita akan mempelajari berkenaan dengan tajuk reka bentuk pembungkusan di mana perinciannya ialah melakarkan produk, menganalisis, menambah baik dan seterusnya pengiraan kos. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat slide dan video yang telah disediakan. Kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Murid dapat melakarkan sekurang-kurangnya satu lakaran pembungkusan produk. Yang kedua, murid dapat melakukan dua penambahbaikan terhadap lakaran asal. Yang ketiga, murid dapat menentukan kos penghasilan produk pembungkusan yang dilakukan. Baik, selepas kamu telah menjana idea, kamu tahu produk apa yang kamu nak hasilkan, sama ada makanan ataupun bukan produk makanan, maka cikgu terlintas di fikiran cikgu nak buat macam kotak kasut. Maka kita mulakan dengan lakaran. Okey, lakaran perlu bebas saja mengikut cita rasa dan kreativiti kamu lah. Okey, gunakan pensel, kertas, pemadam, cutting mat untuk bantu kamu melakar. Okey, nak guna lakaran tangan saja pun tak ada masalah. Okey. Pastikan lakaran kamu kemas supaya dapat kamu buat persembahan lah, kamu boleh bentangkan nanti kan. So lakaran nanti kena ada juga sebagai bahan bukti masa kamu merancang. Pada tahun lepas, cikgu dah buat dengan murid-murid tahun 4 tahun lepas lah. Cikgu tengok kreativiti mereka sangat memberangsang kan. Ada yang buat macam kotak pensel, gunakan kayu-kayuan. Ada juga yang buat macam vending machine tu, dia buat untuk dia gunakan kotak, dia buat untuk gula-gula, sangat kreatif. Kalau boleh, cikgu sarankan kepada murid-murid untuk buat something lukisan yang belum ada lagi dalam pasaran supaya dapat cambahkan idea tu lah. Okey, kotak kasut ni pun cikgu try tengok masih tak ada lah yang macam ni. So dia nampak unik sikit sebab dia ada look sinar. Selepas membuat lakaran, kita ada proses untuk macam melabelkan. Maka kita berlabelkan ikut mana kita sukalah. Okay, kat sini teringat masa belajar di sekolah teknik Penang dahulu, untuk buat lukisan kejuruteraan. Ini je lah yang cikgu suka lah, lukisan kejuruteraan. Kemudian cikgu nak buat pemegang dia. Pekatkan bahagian mana yang kamu rasa dah yakin. Okey, jadi kita dah siap kita punya lakaran produk. Selepas siap, kita perlu untuk labelkan. Contohnya ni kotak pemegang. Kita buat sini. Kemudian kita tulislah warna-warni yang kita nak kan. Kat depan ni cikgu rasa cikgu nak buat ni, apa dia, tulis buat ni hiasan tajuk
Jadi kita sudah siap bahagian lakaran dan juga pelabelan. Seterusnya kita perlu untuk menganalisis dan juga menambah baik lakaran yang sedia ada. Oleh demikian, murid-murid boleh merujuk pada buku teks muka surat 59. Setelah melakukan penjanaan idea, kita perlulah untuk menilai dan menambah baik lakaran yang sedia ada. Okey, apakah tujuan perkara tersebut dilakukan? Yang pertama ialah bagi meningkatkan mutu produk supaya produk yang dihasilkan lebih berkualiti tinggi. Seterusnya ialah membaiki fungsi produk sedia ada. Contohnya kita tambahkan pemegang supaya pengguna lebih mudah untuk membawanya ke mana-mana. Itu adalah penambahan fungsi. Tujuan terakhir ialah meningkatkan nilai komersial supaya produk pembungkusan yang dapat kita hasilkan dapat dipasarkan. Contohnya sekiranya dapat sambutan yang baik. Untuk menilai lakaran yang kita ada, kita perlulah untuk menganalisis lakaran tersebut. Jadi apakah cara-cara untuk kita nak menganalisis? Jawapannya ialah kita bolehlah tanyakan kepada kawan-kawan kita, kepada ibu bapa kita, kepada guru-guru kita untuk memberikan pendapat dan penambahbaikan supaya produk kita lebih baik. Aspek yang perlu untuk diambil kira dalam menilai lakaran ialah ruang, tekstur, nilai dan fungsi tambahan. Cikgu sudah tanyakan kepada beberapa orang, contohnya dia berada di hadapan kamu itu. Kita lihat apa kata dia orang. Daripada Pakcik Kamil dikatakan, pastikan ruang tidak terlalu besar atau kecil bersesuaian dengan kasut. Okey, Haikal pula cakap, saya cadangkan tambahkan pengasing antara kasut kiri dan kanan. Okey, baik, menambah fungsi. Dan Cikgu Mei menyatakan hiaskan kotak kasut dengan aksesori hiasan dan pelbagaikan warna. Setelah mendapatkan pendapat daripada orang lain, kamu bolehlah tabelkan ataupun catat segala input yang diberikan dalam bentuk kotak di hadapan kamu ini. Kita baca elemen ruang. Ruang yang bersesuaian dengan saiz kasut. Kalau saiz kasut itu besar, besarlah. Kecil, kecil lah. Okay, penambahbaikan yang boleh lakukan lebih besar daripada saiz kasut tapi tidak terlalu besar. Okay, yang kedua ialah tekstur. Menggunakan lut sinar, licin dan kesat pada bahagian tepi. Tekstur kotak yang kesat supaya mudah untuk dipegang. Yang ketiga ialah elemen nilai. Tambahkan hiasan warna yang pelbagai. Hiasan seperti tulisan, garisan dan berwarna lah. Ini adalah contoh-contoh aksesori hiasan yang boleh kamu gunakan dalam kamu punya produk pembungkusan. Yang pertama ialah butang, ribbon, kertas yang dibentuk dan kertas pelbagai warna. Elemen yang terakhir ialah fungsi tambahan. Tambahkan pemegang pada bahagian atas. Pemegang menggunakan bahan yang tahan lasak supaya mudah untuk dibawa ke mana-mana. Setelah mendengar beberapa pendapat daripada sumber-sumber yang berdekatan dengan kita, pakcik kita, rakan-rakan kita, ibu bapa kita, maka kita lakukanlah beberapa penambahbaikan yang sepatutnya. Contohnya, tadi cikgu ada dapat bahawa kita perlu untuk tambahkan bahagian tengah, pembahagian bahagian tengah supaya kasut tu tidak bergerak. Jadi kita buat sedikit sini, tengah dia agak-agak. Okay, sini. Okey, cikgu dah tambah bahagian untuk pembagi di antara kasut sebelah kasut sebelah kanan dan juga kiri. Okey, kita tebalkan sedikit pada bahagian pemegang supaya pemegang lebih kukuh. Kita akan gunakan bahagian yang lebih bahan-bahan yang lebih kukuh lah pada bahagian pemegang. Kemudian kita akan buat hiasan dari segi warna, corak dan aksesori. Jadi ini adalah contoh akhir penambahbaikan lakaran yang telah dilakukan berdasarkan proses analisis dan juga menambah baik. Sekarang kita pergi kepada proses untuk pengiraan kos bahan. Ini adalah anggaran pengiraan kos untuk menghasilkan kotak kasut yang cikgu ingin bina.
Antara bahan-bahan yang cikgu akan gunakan ialah seperti bot lekap, hot glue gun, kertas warna, pita pelekat, kertas lut sinar dan foam sheet. Setiap daripada bahan perlu dikira dari segi kuantiti, harga seunit dan seterusnya menjumlahkan nilai atau harga akhir keseluruhan kos. Sekiranya murid ada masalah dari segi menentukan harga, bolehlah bertanya kepada mereka yang tahu seperti guru-guru, rakan-rakan maupun ibu bapa dan orang dewasa. Oleh demikian, tugasan murid ialah melakukan lakaran yang terbaik mengenai produk pembungkusan masing-masing dan seterusnya melakukan pengiraan kos akhir. Terima kasih kepada yang sudi untuk menonton. Sila like, share dan subscribe untuk membantu SK Studio untuk kembangkan konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.